mohon Menteri Dalam Negeri menyatakan berapa laporan polis yang telah dibuat terkait dakwaan wujudnya unsur umpan, habuan dan ugutan ekoran sokongan beberapa ahli parlimen kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Dipertua, terima kasih soalan sahabat saya dari Batu Pahat. Untuk makluman Tuan Sri Dipertua dan ahli-ahli Dewan, sehingga pagi tadi ketika para pegawai membantu saya untuk menyediakan jawapan, tiada satu pun aduan polis maupun SPRM yang dibuat terhadap dakwaan wujudnya unsur habuan, umpan ataupun ugutan ekoran daripada tindakan beberapa orang ahli parlimen dari Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Tuan Sri Dipertua, ugutan dia membabitkan tugasan polis. Umpan dan habuan itu termasuk dalam teritori SPRM. Tapi untuk tujuan menjawab pagi ini, saya meminta kedua-dua agensi itu menyediakan. Dan begitulah keadaannya di sebalik apa yang disuarakan di luar. Hakikatnya sehingga hari ini, saat ini, momen ini, tiada satu pun laporan yang dibuat. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Batu Pahat. Terima kasih jawapan Menteri. Soalan tambahan saya iaitu, apakah tindakan yang akan dibuat oleh kerajaan tentang fitnah ni yang dilempar, yang mengatakan bahawa ahli-ahli parlimen yang menyokong Tambun mendapat habuan kerana memberi sokongan? Silakan Menteri. Tuan Sri Dipertua, sekali lagi terima kasih sahabat saya Batu Pahat. Seperti saya jelaskan, hakikat bahawa tiada satu pun aduan yang dibuat terhadap dakwaan asal, bolehlah kita katakan bahawa itu akan kekal sebagai cakap-cakap di luar. Saya ingin ulangi bahawa pihak polis khususnya, kita tidak akan ada sebarang tolak ansur terhadap sebarang bentuk pelakuan jenayah yang boleh menjejaskan ketidakpatuhan kepada undang-undang yang sedia ada. Pihak polis akan segera membuat siasatan sekiranya terdapat laporan atau dakwaan daripada individu, atau kalau tidak wujud elemen yang disebutkan tadi, umpan, habuan, sogokan ataupun segala macam itu, dia boleh saja jatuh kepada fitnah terhadap kerajaan. Kerana itu saya ingin ulangi dan mengambil kesempatan ini bahawa pihak agensi penguatkuasa dalam kerajaan, kita sedia untuk bertindak secara profesional bagi menangani sebarang kemungkinan. Terima kasih. Saya jemput Macha. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Hormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Cuma saya nak perbetulkanlah Yang Hormat Menteri dan rakan-rakan Dewan pada hari ini. Sebenarnya satu laporan polis telah dibuat oleh Armada Bersatu Malaysia tengah malam semalam. Ya, ada kata ini cakap-cakap kosong dan fitnah. Tidak, kita ada fakta, kita ada kes dan laporan susulan SPRM akan dibuat. Selepas ini Tuan Dipertua, kami akan buat sidang media untuk menjelaskan tentang laporan polis ini. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Terima kasih. Saya ucap syabas Macang dan Armada bekerja sampai tengah malam untuk buat laporan polis. Hakikat bahawa polis menerima aduan menunjukkan polis juga profesional lah, ya. Baik. Tak ada masalah apa-apa, tak ada beza apa-apa. Saya ulangi, kesediaan kita ada aduan, unsur ugutan, polis. Habuan, sogokan, itu SPRM. Seksyen berapa? Seksyen 16, Seksyen 17. Saya bantu Macang bila buat nanti SPRM, kod terus. Seksyen 16, Seksyen 17.
Akta SPRM. Ya. Dan memang kita patut galakkan. Ya, sebab kalau ada maklumat dan tak lapor, itu jatuh juga kegagalan melaporkan tu pun satu kesalahan juga. Ya, bila lapor, berikan semua apa yang disebut sebagai bukti. Kalau dibuat di bawah ugutan, itu kod Seksyen 506 Kandung Keseksaan. So, saya bantu. Seksyen 506 Kandung Keseksaan, ugutan. Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM, itu habuan dan sogokan. Okey, tak ada masalah. Kerana itu, dalam aduan itu sertakan semua elemen yang dikatakan. Kedua-dua agensi. Maksud SPRM pagi tadi ketika memberi taklimat, saya menyebut kesediaan mereka untuk menjalankan siasatan secara profesional. Dan di satu sisi lain, ya, ahli-ahli yang berhormat, sahabat-sahabat macam juga sebelum ini, boleh jadi tindakan mereka itu kerana keyakinan mereka terhadap kepimpinan Perdana Menteri yang telah mewujudkan kestabilan politik, berusaha keras memulihkan ekonomi, menjamin kebajikan dan keadilan sosial kepada rakyat, dan membalut semua itu dengan prinsip pemerintahan yang berasaskan kepada practice of good governance, keyakinan mereka yang mereka buat. Boleh jadi juga mereka rasa bahawa propaganda kerajaan ini akan jatuh bulan Ogos seperti yang diwar-warkan sebelum pelarian negeri. Sekarang dah bulan 11. Bulan 12 pula Menteri. Bulan 12. Jadi mereka pun rasa tak boleh jadi ni. Lepas tu bulan 1 pula. Sokongan. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik, saya ulur jemput ulu Terengganu. Terima kasih. Ulu langat lah kau. Alah, ulu langat. Sabarlah. Pagi-pagi dah kan dah nak buat perangai dah. Mana ada buat Terima kasih. perangai Ulu Terengganu ni. Betul. Terima kasih Menteri dengan Ketere, Menteri. lepas ni kami dekat sini ada Jeneral penuh yang akan bersama dengan kami lepas ni. Selamat tinggal Ketere. Gantunglah sekali, bagi tindakan sekali. Silakan. Terima kasih Speaker. Dengan jawapan yang diberi, nampaknya ada percanggahan lah. Jawapan yang pertama, tidak ada laporan. Kemudian kita dah ada laporan. Maknanya Menteri tidak diupdate dengan data yang terkini. Persoalan saya Ketua, bagaimana, adakah ianya suatu kesalahan di bawah SPRM apabila menyokong Tambun kemudian dapat peruntukan? Apakah itu juga dikatakan satu rasuah? Terima kasih Ketua. Silakan. Menteri. Soalan asal kalau Ulu Terengganu baca, dakwaan wujud unsur habuan, ugutan, umpan, bukan afirmatif pun, dakwaan. Sebab itu macam kata armada akan buat laporan polis terhadap satu dakwaan, dia mestilah dibuktikan. Ya, itu dia kisah dia. Jadi tak ada. Tapi labuan dah dapat, labuan dah maklum dapat peruntukan. Ulu Terengganu tak boleh dia. Seperti barangkali Ulu Terengganu miss masa perbahasan Tambun tempoh hari. Undang-undang negara kita ni dia sebut yang ada adalah peruntukan Perdana Menteri. Diagihkan di kawasan parlimen melalui ahli parlimen. There is no such thing as peruntukan ahli parlimen macam kita sedia faham. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ini dah banyak kali kita bincangkan. Pendirian Tambun adalah mulakan perbincangan. Itu isu dia. Saya bersama dengan Damansara, bersama dengan sahabat arwah saya pada masa itu, kami mewakili semasa sebelah sana Kota Baru, diwakili oleh Tengku Zafrul, diwakili oleh, kami berbincang, ya, kami masukkan bahawa yes, reformasi parlimen, reformasi dari Parliamentary Select Committee, 9 orang, sana 5, sini 4, kami bincang semua. Jadi daripada situ barulah Bera sebagai Perdana Menteri kemudian menimbangkan bahawa peruntukan Perdana Menteri akan disalurkan melalui kawasan. Dia ada tertib dia, ada proses dia. Bincang. Ya itu aja. Dan ini berkali-kali Tambun sebut. Jadi isunya ialah kesediaan kerajaan membuka ruang kepada perbincangan. TPM Putrajaya diberikan mandat. Jadi kenapa mesti kita nak prolong benda ni? Ya, itu. Terima kasih. Baik, sekarang saya Ulu langat. Ulu langat. Saya ada 3 Speaker. kuasa. Alah speaker, tadi Ulu Terengganu patutnya Ulu langat.
Barulah kita rasa macam kan lepas Depa Bali ni. Pendang pun nak Barulah juga. Depa Bali vertical kita ni. Pendang Boleh pun speaker, nak juga Tan Sri Baik, Speaker. saya jemput Tuan Kalam bin Salan, Sabak Bernam. Terima kasih.